Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah dan kawan-kawan. Kami ingin membentangkan tentang kebudayaan dan perpaduan. Saya Muhammad Nizam bin Amran dan seterusnya ahli kuliah saya Muhammad Hafiz Muizzuddin bin Rosdin dan Muhammad Qayyum bin Abdul Latif. Tengok dari segi definisi kebudayaan. Perkataan budaya berasal daripada bahasa Sanskrit budaya, iaitu kata jamak yang berasal daripada perkataan budi yang membawa maksud budi dan akal. Perkataan culture dalam bahasa Inggeris diambil daripada bahasa Latin color yang bererti mengolah dan mengerjakan. Berpandukan dua definisi ini mungkin dirasakan belum memadai untuk memberi gambaran yang jelas tentang maksud kebudayaan. Dari segi perpaduan ditakrifkan sebagai hubungan erat atau bersifat toleransi yang diwujudkan secara sengaja dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Dalam kata lain, perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk suatu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan membanggakan negara. Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dalam harmoni. Kita beralih kepada pakaian tradisional. Yang pertama adalah baju Melayu. Baju Melayu merupakan pakaian tradisional dan kebangsaan lelaki Melayu. Baju Melayu terbahagi kepada dua bahagian, iaitu baju kemeja lengan panjang dan seluar panjang serta dilengkapi dengan samping dan songkok. Baju Melayu terdapat dua jenis garisan leher, iaitu teluk belanga dan cekak musang. Baju Melayu biasanya dipakai sebagai pakaian harian, terutamanya sekali untuk bersembayang pada era ini ke pejabat, majlis formal dan sebagai pakaian adat. Baju Melayu juga merupakan pakaian rasmi kita di Malaysia. Dan seterusnya, pakaian tradisional masyarakat India. Pada yang kita lihat dari lelaki digelar sebagai dhoti, merupakan pakaian untuk kaum lelaki pada masyarakat India. Pakaian ini diperbuat daripada kain yang berwarna putih. Kebanyakan dhoti hanya boleh dilihat di hari perkahwinan saja kerana generasi muda hari ini nampak tidak berminat dengan pakaian tersebut. Dan dari perempuan pula, sari digelar sebagai sari, merupakan pakaian untuk kaum perempuan dan ia adalah pakaian seharian dan turut dipakai pada musim perayaan. Sari terdiri daripada lembaran kain yang berukuran semeter hingga 2 meter lebar dan panjang pula antara 5 hingga 15 meter mengikut saiz pakaian. Kebanyakan kain sari adalah jarang dan lembut. Sari dari segi pemilihan warna, kebanyakan sari yang dipakai berwarna gelap seperti merah, biru, hijau dan ungu. Dan yang terakhir adalah pakaian tradisional masyarakat Cina. Yang pertama, samfu, bermaksud baju dan seluar dalam bahasa dialek Cantonese. Samfu dipakai oleh lelaki berketurunan Cina. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkola tinggi serta dipakai bersama seluar longgar. Pakaian tradisional ini bukan pakaian tradisional kaum Cina. Ia diperkenalkan sewaktu dinasti Qing. Ia adalah pakaian tradisional kepada orang Manchu. Dan satu jenis lagi adalah Hanfu. Orang Cina merupakan suku Cina Han, merupakan pakaian tradisional sebenar kaum Cina. Gambar yang ditunjukkan ialah pakaian tradisional kaum lelaki. Dan untuk wanita pula dikenali sebagai Cheongsam. Sejarah kehadirannya adalah bermula dengan perkembangannya Melaka sebagai pusat perdagangan, diikuti Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Kehadiran mereka ini membawa bersama adat resam budaya dan corak pakaian tradisional yang kemudian disesuaikan dengan suasana tempatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Sir Zainur Hisham dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Hafiz Muizzuddin bin Rosdin dan nomor pendaftaran saya ialah 07 DKM 19F 2025. Saya akan membentangkan tentang sambutan perayaan bagi 3 kaum terbesar di Malaysia, iaitu kaum Melayu, kaum India dan kaum Cina. Terutama sekali kita pergi kepada kaum Melayu. Sambutan perayaan bagi kaum Melayu ialah Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidiladha. Masyarakat Melayu akan menyambut Hari Raya Aidilfitri selepas menjalani 30 hari puasa atau selama sebulan, dan sambutan Hari Raya Aidiladha pula dengan nama lainnya atau Hari Raya Kurban. Masyarakat Melayu akan melakukan kurban pada ketika ini.
Seterusnya kita pergi kepada sambutan perayaan bagi kaum India. Sambutan perayaan bagi kaum India ialah Diwali dan Thaipusam. Dan sambutan perayaan bagi kaum Cina ialah Tahun Baru Cina dan Cap Gome. Seterusnya kita pergi kepada makanan tradisional. Makanan tradisional bagi kaum Melayu ialah nasi lemak dan ketupat. Nasi lemak selalunya dijumpai ketika sarapan pagi, tetapi nasi lemak juga boleh dijumpai di setiap masa. Dan bagi ketupat pula ialah makanan yang akan selalu dijumpai ketika perayaan seperti perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Selanjutnya kita pergi kepada makanan tradisional kaum India. Makanan tradisional kaum India ialah tosai dan maruku. Tosai selalunya dijumpai di restoran-restoran India ataupun mamak kuchen. Dan bagi maruku pula selalunya dijumpai ketika perayaan Diwali ataupun Thaipusam. Dan akhir sekali adalah makanan tradisional bagi kaum Cina, iaitu yisang atau yusheng dan kue bulan. Makanan-makanan ini selalunya dijumpai ketika sambutan Tahun Baru Cina dan sambutan Cap Gome. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk lecturer dan kawan-kawan saya. Nama saya Muhammad Karim bin Abdul Latif. Nomor meter saya adalah 07 Weekend 19F2043. Ini saya mau present 4 bagian tarian tradisional untuk kaum Melayu. Tarian Makyong berasal dari petani dan Kelantan, satu jenis seni drama kombinasi nyanyian dan tarian diiringi oleh musik tradisional Melayu petani yang tersendiri. Ini dikaitkan dengan upacara di mana pawang coba menyembuhkan sakit yang dirasaki melalui nyanyian, tarian, bersawai dan menurut. Dipersembahkan untuk bukan saja sebagai hiburan tetapi juga sebagai istiadat raja memerintah dan cara perubatan merawat orang sakit. Tarian Zapin pula, tarian Zapin yang telah dikenalkan di Johor di kemudiannya merebak di negeri-negeri sekitarnya. Tarian ini juga mewujudkan rasa persaudaraan antara penari dan pemusik ketika persembahan berlangsung. Mempunyai 5 pecahan, yaitu tarian Zapin Arab, tarian Zapin Johor, tarian Zapin Tengah, tarian Zapin Pekan, dan tarian Zapin Nenggu. Pecahan itu berlaku berdasarkan tempat tarian tersebut diperkenalkan, namun asas tariannya adalah sama dengan tarian Zapin Johor. Untuk seterusnya, untuk kaum India tarian Bharatanatyam, salah satu gaya tarian klasik India, berasal daripada kuil Tanjavur yang terletak di wilayah Tamil Nadu di bagian selatan India. Mempunyai 3 elemen penting, yaitu ekspresi, bahwa melodi, raga, dan ritmata. Secara hanya tarian ini adalah persembahan solo, menghuni 6 peringkat Aliriput, Yatiswaran, Sadam, Barnam, Adam, dan Tilana. Dan untuk kaum Cina pula, tarian naga sering dipersembahkan pada musim perayaan. Secara Cina menganggap naga ia adalah jenis hidupan yang menguntungkan. Mereka akan mengadakan tarian naga untuk berdoa supaya mendapat berkat dari surga. Dalam tarian ini, pasukan orang Cina memegang sebatang naga, yaitu jenis naga Cina dan Yang. Untuk kesimpulannya, sebagai rakyat yang berbilang kaum, seharusnya mengambil iktibar bahwa perpaduan hanya dapat dicapai jika semua rakyat bersatu padu, sok ansur, hormat menghormati antara satu sama anggota masyarakat, walaupun rakyat berbeza sifat, terdiri daripada sebagai penganut agama dan mengamalkan budaya berbeda. Sifat kebersamaan serta cinta, kehormatan, dan keamanan perlu ada bagi merealisasikan matlamat perpaduan nasional. Kesepakaduan dalam
rakyat sebenarnya lahir daripada semangat penerimaan dan rasa hormat tinggi antara kaum dan agama. Justru keutamaan harus diberi kepada usaha membina sikap penerimaan diiringi nilai keluhuran budi pekerti dalam masyarakat, keharmonian dan kesejahteraan. Dalam hubungan masyarakat akan hanya dapat diwujudkan jika setiap individu mempunyai pemahaman baik terhadap peranan masing-masing untuk menerapkan nilai murni dalam interaksi seharian. Itu saja daripada buku kami. Terima kasih.